Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okey, insya-Allah hari ini kita akan sambung kita punya pelajaran bab yang seterusnya. Yang minggu lepas kita dah hari Isnin kita dah belajar hukum mim dan nun syaddah. Okey, itu bab tajwid lah. Saya kira pelajar mungkin dah biasa dengan tajwid tersebut sebab dah melalui hafalan Al-Quran dan baca Al-Quran di madrasah dahulu. Jadi itu yang saya buat kuis yang santai. Cuma di sini saya ambil perhatian dah pada pelajar. Kalau boleh next quiz pastikan first attempt saja. Cuba buat dengan sungguh-sungguh, baca soalan baik-baik, baca jawapan betul-betul. Bagi first attempt tu dah markah dia cukup-cukup. Kalau saya kata 13 soalan, kalau boleh 10/13. Jadi jangan ada 2 second attempt, 3 tu. Bukan tak boleh. Pastikan the first one, yang pertama kali tu adalah the best kita buat. Okey. Jadi saya telah buat keputusan lah. Tadi saya tengok pelajar-pelajar kebanyakannya ramai pakai data. Jadi start pada minggu hadapan, saya akan kira markah para pelajar berdasarkan first attempt dan siapa yang first attempt dia dalam masa PKP ni, PDPR online ni, kelas kita secara online ni, dia markah dia nombor 1, saya akan bagi hadiah dia PQS 1 subjek, PSS 1 subjek. Maksudnya kalau PQS saya kata dia nombor 1, dia akan dapat hadiah top up. Macam tu lah, sempena sebab dia guna data dia. Top up tu contohnya dia pakai Maxis RM35 sebulan, unlimited. Jadi dia akan dapat hadiah RM35. Saya akan bagi bukan bagi duit lah, saya akan bagi top up. Okey. Jadi start penggarapan, buat yang terbaik lah. Jadi kita bagi data kepada para pelajar, nanti dekat asrama pun ada dapat data. Jadi untuk yang first attempt, markah yang pertama tu saya akan kira. Jadi yang kedua, yang ketiga tu tak dikira lah. Okey, tapi dia kena jawab juga. Cuma yang markah saya yang kira, dia akan kira first attempt. Okey, boleh lah para pelajar. Okey, itu maklumat yang pertama lah. Okey, jadi hari ni insya-Allah kita akan masuk bab yang seterusnya, bab ulum al-Quran. Okey. Okey, saya tunggu kita ni dulu. Saya tertinggal sekejap. Okey, kita baca ni dulu. Okey. Okey. Saya kat silap pula. Nampak buku kan? Buku nampak? Nampak Ustaz, nampak. Bukan ni saya bukan nak share ni, silap. Oh ni. Okey, saya akan panggil pelajar ni. Bila dia baca, dia boleh Okey. Okey, saya minta Afiq Darwish. Okey, Iqra. Nampak? Afiq Darwish. Okay. Yang mana satu je? Ni, yang saya letak ni tu saya tunjuk kat skrin tu. Pelajaran 12. Baca pada awal tu. Pelajaran 12. Ya. Tajuk dia? Apa ni? Nampak? Nampak? Nampak tak Afiq? Boleh? Line okey? Afiq boleh baca? Kalau Afiq tak boleh baca, kita
kita minta Anwar ada. Okey, Anwar Ada, boleh Ustaz. baca? Okey, Anwar baca. Pelajaran 12. Ya. Ulum Al-Quran dan kepentingannya. Ya, tu ada nama kitab tu baca. Boleh baca tak? Mabahisu fi ulumul Quran. Fi ulumil Quran. Fi ulumil Quran. Ya. Betul. Sebelah dia. Mu'jam. Mu'jam Musannafati Ulumul Ya. Quran Karim. Ya, Mumtaz. Okey. Bawah tu. Ulumul Quranil Karim. Ya, okey. Okey, lepas tu. Sifatul Ulumil Qur'ati. Ya. Lepas tu. Al-Burhanu fi Ulumul Quran. Okey, syukran. Terima kasih. Ini nama-nama kitab. Kitab-kitab dalam bahasa Arab yang membincangkan tentang ulumul Quran. Nanti kita akan teranglah. Saya akan terangkan apa itu ulumul Quran. Ini antara kitab-kitab yang awal lah. Kitab-kitab yang tulis para ulama dahulu. Sebilangannya adalah contemporary. Maksudnya sebilangannya adalah seperti Man Akhatan ni yang mabahis fi ulumul Quran. Ini adalah kitab barulah. Dan kitab ni saya belajar di UIA dan Al-Burhan pun saya belajar juga di UIA. Jadi dua kitab ni antara juga yang saya pernah baca lah. Yang tiga-tiga ni saya belum baca. Tapi yang bahasa moden, mabahis, bahasa klasik Al-Burhan. Jadi pelajar mula dari sekarang baca buku bahasa Melayu ke, dalam terjemahan pun banyak dah. Boleh beli dan sebagainya. Jadi siapa nak masuk ke bidang Al-Quran, kitab-kitab Arab ni dia kena baca. Macam tu lah. Okey. Itu pengenalan sajalah. Dan kita doalah mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran dan pahala kepada para ulama kita yang telah menyusun ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk umat. Okey. Seterusnya kita lanjut kepada Afiq Jan, boleh baca pengertian Al-Quran? Pengertian ulum Quran? Okey. Yang dari segi bahasa, Zat? Ya, baca tu 12.1, baca semua. 12.1 pengertian ulum Al-Quran. Ya. Dari segi bahasa, ulum ialah kata jamak daripada kalimah ilm. Ya. Yang bererti pengetahuan dan kefahaman. Al-Quran pula asal kalimat qara'a yang bererti bacaan. Kalimah Al-Quran adalah berbentuk Masdar. Kata dasar. Mengikut apa tu tak? Wazan fa'lan. Seperti syukran. Yang membawa erti apa yang dibaca makruh. Okey. Kita tengok satu-satu lah. Okey, ni kita dah baca, kita tengok satu persatu. Okey, saya tunjuk lanjutannya. Okey. Pertama tadi dia sebut ulum ialah kata jamak. Okey, yang jamak tu maksudnya plural. Al-jam'u bahasa Arab, jamak tu maksudnya plural. Jelas Jelas tak saya terang? Dengar tak? Jelas. Okey, al-jam'u tadi ulum maksudnya plural, maksudnya ilmu. Kalau mufrad dia, singular dia ilmun. Ini yang pertamalah. Jadi kenapa disebut ulum Quran? Maksudnya ilmu Al-Quran. Itu maksud dia. Dia tak sebut ilmun. Kalau sebut ilmu Quran, satu ilmu saja. Jadi kalau ulum Quran ni maksudnya banyak ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran. Itu maksud dia. Contoh tapi lain. Jadi mufrad bahasa Arab sebut mufrad ni singular. Kalau bahasa Melayu contohlah ayam. Kalau nak kata jamak, banyak ayam. Macam tu. Pelajar, mufrad, singular. Kalau ramai kita sebut para pelajar. Itu maksudnya mufrad, singular, jamak, plural. Nanti pelajar ni akan belajar bahasa Arab lah dengan Ustaz Luqman. Okay, seperti saya terang sepintas lalu.
Contoh lain, al-mufradu alimun. Maksudnya orang alim, seorang. Kalau ramai, ulama. Macam tu. Maksudnya ramai ulama. Okey? Contoh lain, talibun. Seorang pelajar. Kalau nak kata ramai, ada jam'u tullab. Tu dipanggil jamak. Okey. Contoh lain, babun pintu. Kalau jamak, albab. Pernah dengar albab? Benar. Kan apa cerita Piramli betul. Piramli dia buat apa? Dia pergi kat pintu kan. Dia pun ketuk pintu kan. Ahmad pintu. Macam tak kena je. Tadi dia sebut Ahmad albab. Tu saya nak bagi tu para pelajar sedikit cerita. Piramli ni dia ni orang yang orang kata dia bukan biasa-biasa punya ahli seni. Dia ni orang yang faham bahasa. Bahasa Arab, kalau buka cerita Piramli tu, banyak perkataan-perkataan bahasa Arab, novel-novel bahasa Arab, syair-syair bahasa Arab pun ada dalam Piramli punya skrip. Tu kalau kita jadi Piramli ni dia bukan orang biasa-biasa lah. Dia karyawan yang faham bahasa yang pelbagai. Antaranya bahasa Arab. Saya ada ustaz saya nama dia Prof Asim. Dia orang Palestin. Tapi dia mengkaji Piramli, bahasa perkataan bahasa Arab yang ada dalam movie ataupun drama-drama Piramli. Banyak sangat. Okey, itu sebentar lalu. Jadi kita nampak tadi mufrad, jamak. Jadi ilmun mufrad, yang paling penting dekat sini ilmun, jamak dia ulum. Jadi ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Kita pergi yang lanjut yang kedua. Maksudnya tadi ada istilah yang pelajar baru kenal. Iaitu perkataan pertama iaitu wazan. Betul? Wazan. Apa makna wazan? Apa makna masdar? Yang dalam muka tu ada kan? Betul? Ada makna kalimat Al-Quran adalah berbentuk masdar, kata dasar, mengikut wazan. Apa makna wazan? Apa makna masdar? Ni saya ringkas saja para pelajar. Nanti para pelajar akan belajar bahasa Arab. Okey. Pertama tengok. Saya baca dulu contoh. Al-fi'lul madi. Lepas tu ni kata kerja. Al-fi'lu al-mudhari'. Kita ada fi'lul amri. Kita ada masdar. Nanti para pelajar dia akan belajar bahasa Arab, dia belajar ikut susunan macam ni lah. Kalau buka kamus, kita akan jumpa dia susun macam ni. Qara'a, yaqra'u, iqra' Quran. Ataupun setengah masdar ni tak berapa disetujui, tapi tak apalah. Ataupun kita baca qira'atan. Okey, kejap saya takut nanti. Okey. Tak apa, kita ambil yang kat sini lah. Yang Quran ni tak apa, kita bold kat sini dulu. Yang ni khilaf ulama lah. Tapi tak apa, itu perkara kecil ya, kita bincang kemudian. Okey, tengok. Wazan tu apa? Wazan ni lah wazan dia. Qara'a, yaqra'u, iqra' Quran. Maksudnya wazan ni kalau nanti kita akan baca fa'ala, berapa baca dah hafal? Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'altuma, fa'altum. Itu dipanggil wazan. Boleh dapat? Pernah siapa hafal fi'il madhi, fi'il mudhari' tu yang fa'ala tu? Hafal? Hafal. Itu dipanggil wazan. Itu dipanggil wazan. Okey? Okey, itu yang pertama jelas ha. Yang seterusnya masdar. Macam kita lah. Okey, kita nak kata qara'a. Qara'a dia telah membaca. Yaqra'u dia sedang membaca. Iqra' awak bacalah. Jadi masdar ni apa? Terbitan. Macam apa? Apa yang dibaca ataupun pembacaan. Itu dipanggil masdar. Jadi benda ni dalam bahasa Melayu macam kita lah. Saya makan, saya minum. Jadi macam mana nak kata, okay, ini minuman. Minuman tu dipanggil masdar. Dapat tak? Faham tak? Faham. Siapa yang tak faham tentang masdar? Boleh ke tak? Boleh jelas tak? Boleh. Boleh. InsyaAllah. Okay, saya beri contoh lain kan. Tengok jalasa. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi maksud kata kerja telah berlaku. Nanti akan belajar lah. Ini saya cerita gambaran dulu. Nanti para pelajar bila belajar bahasa Arab, sebab tu bila ambil kajian Quran Sunnah, bila ambil syariah, bahasa Arab ni kena tahulah sedikit. Tak boleh tak tahu langsung.
Okey, contohnya jalasa. Jalasa tu maknanya dia telah. Telah tu yang penting tu. Telah duduk. Telah duduk. Jalasa. Lepas tu kalau yajlisu, dia sedang duduk. Gitu. Macam kita baca present tense, past tense. Okey. Lepas tu kalau fi'lul amri, awak duduklah. Ini kata bahasa Inggeris imperative tense. Tak apalah. Lepas tu nak kata ni duduk, perkataan duduk. Duduk tu dia panggil masdar. Ni dia panggil masdar. Maksud macam tadilah. Quran daripada masdar, daripada perkataan qara'a, macam tu. Asal Quran ni kan, mana Al-Quran yang kita baca Al-Quran macam ni kan, ni Quran. Jadi masdar dia ni bentuk masdar. Okey. Asal perkataan dia adalah qara'a. Macam tu. Nanti pada belajar contoh, saya ambil contoh lain macam sajada yasjudu. Sajdan. Sujudan. Lepas tu sajidan wa masjudan. Masjid. Dia kena hafal lah nanti. Benda ni kena hafal. Jadi nampak semua perkataan bahasa Arab ni, setiap perkataan bahasa Arab semuanya adanya masdar. Contoh lain saya ambil. Perkataan madrasah. Pernah dengar perkataan madrasah? Nah, Apa makna madrasah? sekolah. Sekolah. Okey, madrasah tu nama dia isim makan. Apa kata dasar dia? Siapa boleh tahu? Darosa. Ya, darasa. Tu. Setiap perkataan bahasa Arab ni dia ada kata dasar dia. Macam juga Al-Quran. Quran kata dasar ni daripada qara'a. Itu kebanyakan ulama kata begitu. Boleh jelas Boleh? Boleh? InsyaAllah. Okey. Boleh. InsyaAllah. Boleh. Okey, kita pergi balik slide tadi. Jadi itu mana? Saya ulang balik. Ulum ialah kata jamak dari kata ilmun. Ilmu tu satu ilmu. Ulum banyak ilmu. Bermaksud pengetahuan dan kefahaman. Itu tak ada masalah. Kita panggil ilmu Quran. Kita nak fahamlah Quran. Apa pengetahuan tentang Quran. Itu je. Yang kedua, Al-Quran berasal daripada kataan qara'a. Qara'a tadi kan saya tertarik maknanya bacaan ataupun membaca. Tadi masdar ni terbitan. Bahasa Melayu dia panggil kata terbitan. Nanti para pelajar boleh tanya cikgu bahasa Melayu macam mana nak buat kata terbitan. Jadi masdar ni bahasa Arab, bahasa Melayu sebut terbitan. Nanti pelajar kena tulis lah. Kira ingat nanti cuba tanya cikgu apa kata terbitan. Jadi kalau nak faham bahasa Arab, para pelajar kena faham bahasa Melayu juga. Sebab tu kena bila masuk kelas bahasa Melayu pun cikgu apa makna kata terbitan kena tahu, kena tanya. Itu panggil kata dasar. Okey, wazan tadi macam kita baca dia fa'ala, fa'alu, fa'ala sehinggalah fa'altu, fa'alna. Ada panggil fu'lan ni wazan dia. Seperti mana syukran. Quran sama tak fu'lan? Quran, qaf baris depan. Fa ni baris depan. Rob mati, ain mati. Ra baris atas, lam baris atas. Lepas tu ada alif, lepas tu nun. Quran. Itu dipanggil wazan fu'lan. Jadi bermaksud apa yang dibaca. Boleh faham? InsyaAllah. Jelas Jelas. Okey. Jelas. Dan siapa yang tak faham boleh tanya tak ada masalah. Boleh tanya. Boleh interrupt, tak ada masalah. No problem. Okey, okey, terima kasih Afiq Jan dah baca. Saya minta Farhana. Farhana boleh baca? Boleh start. Okey, cuba baca yang dari segi istilah pula. Dari segi istilah, Al-Quran adalah suatu yang membahaskan tentang Al-Quran dari segi penurunan, penyusunan, pengumpulan, penulisan, bacaan, tafsir, ijaz, nasakh dan mansuh. Nasikh, nasakh dan mansuh. Okey, betul-betul. Okey. Dan mansuh. Okey. Okey, ni para pelajar perkara-perkara yang berkaitan. Okey. Dan perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Yes, syukran. Okey. Tengok para pelajar, bila kita dalam satu ilmu, mana-mana kitab,
Kalau nak faham, kita akan jumpa dari sudut dua bahasa. Yang kedua dari sudut istilah. Ini paling penting. Bahasa ni maknanya literal. Maksudnya makna lapis saja. Tapi kalau ulum Quran ni, kalau segi istilah, dia menjelaskan definisi yang tertentu. Okey, tengok. Ulum Al-Quran, tadi kita dah faham tadi, ulum Al-Quran, iaitu ilmu-ilmu Quran adalah membahaskan tentang Al-Quran dari segi penurunan. Ni kena ingat. Kena ingat, kena faham betul. Membahaskan tentang Al-Quran. Dari sudut apa? Penurunan. Penurunan tu maksudnya daripada Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita akan belajar secara terperinci lah. Berapa tahun, dengan cara apa, Nabi mimpi ke, Nabi dapat wahyu dengan loceng ke, dengan cara bunyi-bunyi loceng ke, malaikat menjadi manusia ke, menyerupai manusia, kita akan belajar. Tapi asas ni maksudnya penurunan. Itu kena masuk penurunan. Daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak kalau susun tak susun tu kemudian. Tapi kita kena faham. Yang kedua, penyusunan. Penyusunan tu siapa? Siapa yang menyusun? Daripada surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Kenapa surah Al-Baqarah dulu? Kenapa surah Al-Imran dulu? Kenapa surah An-Nisa dulu? Kenapa surah Al-Ma'idah? Kenapa surah An-Nas? Kita baca surah yang pertama. Surah apa yang turun dulu? Ayat pertama? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, mumtaz. Tapi kenapa surah tu letak juzuk 30? Nanti kita akan belajar penyusunan tu. Kenapa begitu? Siapa yang letak? Nabi ke? Para sahabat ke? Allah telah bagi tahu ke? Ini kita akan belajar yang akan datang. Jadi itu cara penyusunan dia. Kalau penyusunan ni pula zaman bila yang disusun? Zaman Nabi ke? Zaman Abu Bakar ke? Zaman Umar ke? Zaman Ali ke? Zaman Osman ke? Zaman bila? Radhiyallahu anhum. Itu kita nak faham. Dari seterusnya maksudnya pengumpulan. Pengumpulan ni maksudnya kan kalau nanti kita akan belajar lepas ni, pengumpulan tu maksudnya Al-Quran tu dikumpulkan waktu bila? Siapa yang mengumpulkan dulu? Adakah Nabi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengumpul Al-Quran? Sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tengok siapa, zaman Nabi ke, zaman Abu Bakar ke, zaman Osman ke, zaman Umar ke, radhiyallahu anhum. Kita akan tengok satu persatu perjalanan dia. Yang paling penting Al-Quran ni apa? Kita dah faham 3. Penurunan, penyusunan, pengumpulan. Yang keempat, dia mesti apa dia? Ni antara ilmu yang ada dalam Quran. Penulisan. Siapakah penulis wahyu? Siapakah yang tulis Al-Quran? Siapakah yang Nabi suruh? Kat mana mereka tulis? Huruf apa? Cara apa? Zaman bila? Malam ke, siang ke, lebih kurang kat mana? Di Madinah ke, di Mekah ke? Itu maksudnya penulisan. Begitu. Faham tak tu? Faham. Ya. Lepas tu yang seterusnya bacaan. Bacaan ni pula kita bacaan apa yang Nabi baca. Nabi baca baca ayat macam ni ke, baca ayat macam ni ke, kita akan jumpa bacaan yang pelbagai. Bacaan yang pelbagai. Sebab tu dalam bacaan ni kita kena dengar perkataan qiraat. Pernah dengar perkataan qiraat? Ya. Saya lupa nama, ada seorang pelajar kita ni nak pergi ke Syubra. Contoh qiraat dah. Contoh yang saya ingat. Macam surah Al-Fatihah ni kita ambil yang simple kan. Contohnya kita baca ihdinas sirah dengan sad, betul? Kan? Tapi ada orang baca ihdinas sirah dengan sin. Jadi boleh ke tak boleh? Kalau boleh, kenapa? Lepas tu kita baca lagi, ni saya bagi gambaran. Kita akan jumpa kan, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita baca alaihim. Kalau ada kiraat lain baca, dia baca siratal ladzina an'amta alaihum. Dia baca balik depan pula. Ada lagi dia baca kiraat siratal ladzina an'amta alaihumu. Pun ada. Benda-benda ni kita akan tengok perbincangan dalam bab kiraat. Itu salah satu. Dan banyak lagi lah. Ada kiraat yang boleh mengubah makna. Kenapa? Kenapa nanti kita tengok Nabi baca macam ni, sahabat baca begini. Kenapa ada orang sahabat baca yang lain daripada Nabi baca, misal kata.
Kita akan tengok ada bacaan qiraat yang boleh, ada bacaan qiraat yang tak boleh. Kita akan tengok benda-benda perkara ni dalam asas dekat tempat lah. Ada siapa yang minat qiraat, dia akan pergi dekat Malaysia pun ada. Tapi kalau nak pergi ke luar negara, yang terkenal tu Shubra lah. Di Mesir, di sana dia akan tengok baca qiraat macam-macam. Jadi itu pentinglah untuk kita faham bacaan, cara bacaan. Okey? Faham? Jelas? Jelas Ustaz. InsyaAllah. Jelas. Yang seterusnya tafsir. Tafsir ni pula maksudnya dia nak mentafsir Al-Quran. Ni biasalah para pelajar mungkin tahulah. Contohnya perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna tafsir Bismillah? Kenapa makna dengan nama Allah? Apa makna dengan nama Allah? Tadi tafsir pada ulama sebut kalau kita baca dengan Bismillah maksudnya kita menyandarkan diri, kita berharap suatu perkara yang kita buat ini, kita berharap Allah akan bantu kita. Itu makna dengan. Aku buat benda ni dengan bersungguh-sungguh. Dengan nama Allah aku membaca. Maksudnya kita mengharap dalam diri kita untuk ilmu ni adanya pertolongan Allah. Itu dipanggil makna tafsir. Ini contoh mudah lah. Contoh mudah. Nanti kalau pelajar akan tengok kalau nak baca tafsir lagi, pelajar akan tengok benda ni terperinci bila belajar dalam tafsir. Pelajar-pelajar akan jumpa, akan datang apakah tafsir yang boleh dibaca, apakah tafsir yang sesat, apakah tafsir yang yang tak boleh diterima, apakah tafsir yang boleh diterima, apakah tafsir yang berada di tengah-tengah, siapakah penulis tafsir dan sebagainya. Pelajar akan jumpa nanti dalam hal ni dalam subjek Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya al-i'jaz. I'jaz ni maksudnya mukjizat. Mukjizat. Mukjizat Al-Quran ni pelbagai. Maksudnya mukjizat ni apa? Mukjizat ni pelbagai. Ada orang tengok Quran dari sudut bahasa. Ada orang Quran tengok mukjizat dari sudut sains. Ada orang Quran tengok sudut mukjizat dari sudut saintis psikologi. Ada orang tengok mukjizat ni dari sudut politik. Ada orang tengok mukjizat ni dari sudut ekonomi. Maksud mukjizat ni dia asal dia lemah. Lemah tu maksudnya apa? Dia melemahkan ilmu-ilmu yang ada ni. Al-Quran itu yang mengangkat berada pada kedudukannya. Macam tu. Sebab tu kalau tengok mukjizat, antara mukjizat yang terkenal kita ambil mukjizat bahasa. Sebab tu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran dicabar orang Arab. Kamu ni orang Arab. Mereka ni orang fasih bahasa Arab. Pakar syair, pakar macam-macam lah. Bahasa mereka ni the best. Al-Quran turun. Sebab tu Al-Quran Allah sebut dalam surah Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa du'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kamu rasa ragu dalam Quran, saya ringkas makna dia, kamu rasa ragu dalam Quran, kamu bawa bukti. Panggil semua orang ni untuk tulis semisal Quran. Allah sebut fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kamu ni dari dulu tak dapat buat, akan datang tak boleh buat. Itu panggil mukjizat dari sudut bahasa. Maksudnya orang Arab ni walaupun dia pakar bahasa Arab, mereka tulis bahasa Arab lebih awal daripada Al-Quran, tapi mereka tak mampu menulis semisal Al-Quran. Macam tu. Jadi itu antara mukjizat. Banyaklah nanti pelajar akan tengok orang yang mengkaji sains, dia akan tengok Al-Quran dari sudut sains. Kenapa awan bergerak, bagaimana awan bergerak, gunung bergerak ke tak, kita akan tengok. Tu orang kaji sains. Orang tengok matahari, kenapa matahari ni cahaya begini, matahari bergerak ke tak bergerak, kita akan tengok begini. Tu pentingnya. Saya tanya soalan. Contoh matahari bergerak tak bergerak? Tak. Tak bergerak. Gerak. Nanti kita akan tengok. Allah sebut dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan matahari itu dia beredar di orbitnya, di dia punya pusingan tu lah. Kita kata itu Al-Quran sebut. Kalau dulu kita belajar sains, matahari tak bergerak, bumi mengelilingi. Tapi Al-Quran sebenarnya dah menjelaskan bahawa matahari bergerak. Jadi sains betul ke Al-Quran betul? Jadi ini yang dikaji oleh para saintis. Jadi benda ni saya tak nak panjangkan. Itu contoh mukjizat. Nanti kita akan tengok satu persatu bila kita jumpa dalam bab ni lah. Ni saya bagi lontaran. Para pelajar boleh cari sendiri dahulu. Okey. Yang seterusnya nasakh wa mansukh. Iaitu kopi dan mengkopikan. Maksudnya nasakh mansukh ni
ambil contoh tentang pengharaman arak. Contoh awal tu arak tak boleh. Ada Quran kata awal dulu semua orang boleh minum. Lepas tu Allah kata jangan hampiri wala taqrabus solata wa antum sukara. Lepas tu jangan kamu hampiri solat kalau kamu mabuk. Sehinggalah pengharaman arak. Maksudnya ada hukum awal bukan dibatalkan, dimansuhkan, maksudnya ada datangnya hukum lain. Hukum A katanya benda tu boleh diminum. Datang hukum B dia menidakkan benda tu. Jadi dia bagi hukum yang baru. Itu maksudnya nasakh wa mansukh. Boleh? Itu sepintas lalu dalam ulum Al-Quran dan sebagainya. Itu para pelajar yang dirahmati Allah SWT. Yang paling penting, ulum Al-Quran ni adalah membahaskan tentang Al-Quran, ilmu Al-Quran, dan ilmunya pelbagai, penurunan, penyusunan. Para pelajar cuba dapat gambaran beginilah. Boleh para pelajar yang dirahmati Allah SWT? Jelas? Jelas. Jelas Ustaz. Allah boleh. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, saya lanjutkan lah. Haikal. Haikal baca kan? Haikal boleh baca? Haris Haikal boleh baca? Boleh tak? Okey, baca tu. Yang bawah tu pula. 12.2. Ya. Sejarah perkembangan ulum Al-Quran. Ya. Yang pertama, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Ya. Ketiga, pada zaman Baca tu radhiyallahu anhum. radhiyallahu tak tahu pernah nampak tak? Dia kena ingat kalau sebut para sahabat, kita kena beradab dengan sahabat, kena sebut radhiyallahu anhum. Allahu anhu. Okey. Yang ketiga, Yang ketiga, pada zaman Bani Umayyah. ya. Yang keempat, pada zaman Bani Abbasiyah. Okey, syukran. Okey. Okey, ini ada 4 zaman. Kita akan jumpa macam mana sejarah perkembangan ulum Al-Quran. Zaman Nabi macam mana proses dia. Khulafa macam mana. Khulafa tu khalifah. Khulafa tadi jamak. Kalau khalifah mufrad, disebut Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali. Itu panggil mufrad. Kalau jamak, apa dia? Khulafa. Khulafa. Okey, lepas tu tak akan jumpa pula zaman radhiyallahu anhum. Selepas tu kita jumpa pada zaman Bani Umayyah. Ini semua kerajaan Islam. Lepas tu tak akan jumpa zaman Bani Abbasiyah. Ini antara 4 zaman yang mencetuskan menjadi satu cetusan peradaban ilmu. Ini 4 zaman. Lepas tu zaman makin berkembang. Tapi ilmu ni ditulis pada zaman ini, terutamanya pada zaman Bani Abbasiyah. Tapi sebelum tu dah ada pada Bani Umayyah. Tapi the climaxnya ada pada zaman Abbasiyah. Kitab-kitab semua diterjemahkan dalam pada zaman Abbasiyah. Umayyah pun ada. Tapi beberapa kitab yang terawal. Okey, macam kita baca Imam Mazhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berada pada zaman Umayyah dan masuk pada zaman Abbasiyah serba sedikit. Itu yang pertamalah. Okey, kita tengok lanjutannya. Kita cuba sikitlah habis sikit. Okey, ambil apa yang penting sajalah. Okey. Tadi sudah. Sorry. Saya minta apa Irfanah, boleh baca Irfanah? Irfanah ada? Irfanah ada? Hai, Irfanah ada? Irfanah 1, Irfanah 2, Irfanah 3. Okey, Adib Fawaz boleh baca? Adib? Boleh. Okey. Yang mana Ustaz? Tu baca tu. Ulumul Quran. Ya. Atas kan? Ya. Ulum Quran
belum lagi dibekukan. Baginda Hmm. sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. menyampaikan Sallallahu alaihi wasallam. dan menerangkan Al-Quran secara jelas dan cermat kepada para sahabat radhiyallahu anhum agar mudah difahami, diterima dan dihafaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan para sahabat menulis sesuatu dari baginda selain Al-Quran kerana dikhotiri akan bercampur dengan yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqtubu anni wa man kataba anni khairal Quran falyamhuhu. Artinya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah tulis daripadaku barang siapa menulis daripadaku selainnya Al-Quran, hendaklah dia menghapuskannya. Riwayat Muslim. Para sahabat tidak menulis apa yang mereka fahami daripada Al-Quran, tetapi masih meneruskan usaha gigihnya dalam menyebarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran secara talaki dan musyafah. Okey, syukran. Okey, yang pertama ni pelajar kena ambil perhatian ni, kita dah masuk kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Tengok. Ulum Al-Quran belum dibukukan lagi. Maksudnya Al-Quran tu ada, ilmu tu ada. Tapi nak jadikan dia buku satu persatu ni tak ada lagi. Tak ada lagi. Ilmu tu ada, tapi tak dibukukan. Maksudnya tak dicetak. Itu kena faham lah. Ilmu ada, tapi tak dibukukan. Itu maksudnya belum dibukukan. Okey, jelas ha? Jelas. Sebab tu, apa yang Nabi buat, Nabi sampai, Nabi terangkan Al-Quran. Para sahabat tanya, apa hukum ni yang kita belajar macam bab PSI baru ni kan? Asma' binti Marsad. Apa asbab nuzul ayat ini? Jadi pun mereka tanya. Kaedah ada, tapi dibukukan tu tak ada. Jadi para sahabat ni dia hafal. Para sahabat ni menerima. Para sahabat ni faham. Itu tugas para sahabat. Sebab tu para pelajar dan dimana Allah SWT, kalau saya baikkan dipesan, kalau ada orang kritik sahabat, kritik cara berbeza boleh. Kalau ada yang menghina, kita jangan dekat orang macam tu. Itu orang yang tak beradab dengan para sahabat. Sebab tu sebagai kita kena sebut radhiyallahu anhu. Sebab mereka ni hafal Al-Quran, mereka ni faham Al-Quran dan mereka menyebarkan agama. Okey, itu yang pertama. Poin yang kedua, tengok. Rasulullah tak suruh para sahabat, kalau siapa yang tulis, dia kena padamkan balik. Sebab tu dalam hadis ni, la taktubu anni wa man kataba anni khairal Quran falyamhu. Maka hendak dah dia padam. Ada sahabat dia tulis kan Al-Quran turun, kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul? Jadi ada hadis, ada Quran. Jadi macam mana nak buat ni? Sebab tu hadis ada yang ditulis, hadis ni nak cerita, jangan tulis benda lain, mesti tulis Al-Quran je. Apa yang kau ajar, contoh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para sahabat pun tulis. Contoh Nabi kata, hendaklah kita beriman. Contoh, hendaklah kamu baca. Contoh. Perkataan tu jangan tulis dulu, tapi tulis ayat Quran. Faham tak tu? Okey. Yang kedua, dalam hadis nak cerita, la taktubu anni wa man kataba anni khairal Quran falyamhu. Maksudnya ada penulis wahyu dan adanya penulis hadis. Maksudnya orang awam semua pada kita ni, contoh pelajar semua ada 24. Semua boleh tulis Al-Quran. Semua ada pen. Tapi saya katakan contohnya, pada Anwar kamu kena catat benda yang penerangan yang tak ada dalam buku. Jadi tugasnya Anwar seorang saja. Yang lain tak boleh kena tulis ayat Quran. Tapi kalau Anwar ni dia kena dengar satu-satu, Ustaz Farhan kata apa tadi? Jadi kena tulis perkataan yang selain tu. Jadi ada penulis yang lain, tapi dia kerja dia macam ada dua kerja. Tapi orang awam lain, para sahabat lain, dia kena tulis Al-Quran saja. Itu makna dia. Boleh? InsyaAllah.
Jelas sebab tu nanti para pajak akan datang, para pajak ni saya terang para pajak akan jumpa orang yang mencuba nak mengkritik Nabi. Jadi maksudnya mengkritik Nabi ni kita kena ikut Al-Quran saja. Hadis tak boleh ikut. Jadi dia guna hadis, dia guna dalil ni Mana ada orang tulis tentang hadis Nabi. Masuk kat sini semua sahabat tulis Al-Quran. Siapa yang tulis hadis kena padam. Jadi orang mula tolaklah para sahabat seperti Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha dan sebagainya, mereka tolak. Jadi perbajak akan jumpa nanti dalam bab dia panggil golongan orientalis. Zaman sekarang pun ada gerakan-gerakan yang menafikan hadis. Dia ikut Quran saja. Ikut hadis tak nak. Aku tak nak ikut Quran, aku tak nak ikut hadis, aku nak ikut Quran. Ni berdasarkan hadis ini ya. Jadi para pelajar kena ingat hadis ni menceritakan ada orang tulis Al-Quran, ada orang tulis hadis. Tapi Al-Quran ni semua bertulis, tapi tulisan hadis adanya penulis yang tertentu. Ini saya bagi tahu gambaran umum. Okey? Okey, yang seterusnya talaqi para pelajar faham. Musyafahah maksudnya talaqiyah, makna yang sama. Okey? Boleh? Kita pergi okey. Ambil sikit lagi para pelajar, lepas tu kita rehatlah. Okey? Okey, Anwar sudah baca. Kita sorry. Adik bawa Daniel ada Daniel? Saya Ustaz. Okey, boleh Daniel. Cuba baca sikit. Ni. Ya, nombor 2. Nombor 2. Besar je. Kecil sikit Okey. Pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baca dulu yang nombor 2. Pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Pada zaman pemerintah Tertinggal tu. Nombor 2 yang atas sikit. Pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Baca dulu. pada zaman mana Ustaz? Tu. Pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin radhiyallahu anhu. Khulafa Ar-Rasyidin radhiyallahu anhu. Anhum, kalau ramai hum. Anhum. Pada zaman Al-Quran dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wafat 13 Hijriah. Ya, 13 Hijrah. Okey. 13 Hijrah. Okey, tunggu sekejap nanti saya panggil lagi Daniel lah. Okey, kejap. Tengok perpajar. Al-Quran sudah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Cerita dia panjang tapi saya ringkaskan. Dah berlaku pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar. Nanti kita akan detail lagi lah. Ni kena ingat. Maksudnya dah berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar. Okey, baca. Daniel, pada zaman pemerintah Khalifah Uthman bin pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, wafat 35 Hijrah. Keadaan memaksa beliau untuk menyatu padukan Ar-Rasam umat Islam menyatu padukan umat Islam. Oh tidak, terlebih Ustaz. Ya. Menyatu padukan umat Islam pada satu mazhab iaitu mazhab Al-Imam. Ya. Penulisan mazhab Al-Imam ini dinamakan Ar-Rasam Al-Uthmani, dan ini dianggap sebagai permulaan alam resam Al-Quran. Alam ilmu resam Al-Quran. Ya. Beliau mengarahkan supaya salinan mushaf ini dihantar
dihantar ke beberapa ke beberapa negara dan mazhab lain-lain hendaklah dibakar. Okey, syukran. Okey, masih ada nakil. Tengok para pelajar. Pertama, Al-Quran ini dah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. wafat, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Pada zaman dia berlaku satu peperangan disebut sebagai perang Yamamah. Dalam peperang itu tersebut lebih kurang 60 ke 70 para hufaz syahid. Disebabkan pada zaman ini, saya ringkas cerita, Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar supaya membuku Al-Quran. Di situlah permulaannya Al-Quran sudah dibukukan. Quran tu dibukukan. Dia panggil sahabat-sahabat antaranya Zaid bin Sabit, jadi dikumpulkan Quran jadi satu mazhab. Okey, itu yang pertama. Dan pada zaman itu kebanyakan adalah masih berada dalam kota Makkah, kota Madinah. Umat Islam belum tersebar di luar lagi. Secara umum tak ramai. Okey, tapi Islam tu dah kuat dah. Tapi tak sampai ke luar negara lagi. Ke Parsi, ke Rom belum sampai lagi. Okey. Selepas Abu Bakar, bila Umar dia memerintah 13 tahun, dia dah buka kat sana, pergi ke sana. Banyak negara-negara bukan Arab berada di bawah penguasaan agama Islam. Iaitu pada zaman Khalifah Umar. Jadi dah banyak bercampur orang Arab, orang bukan Arab. Jadi masalah sekarang adalah bila pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, dia telah menyatukan satu mazhab. Sebab apa? Contoh orang bukan Arab, mereka ni nak cakap Arab, macam kita lah belajar cakap Arab. Bukan cakap Arab, nak belajar Arab senang ke susah? Agak susah. Kadang-kadang tak faham. Lepas tu kadang-kadang ada orang Arab ni, saya akan tunjuk satu macam apa, satu PowerPoint nanti, bagaimana penulisan Quran dahulu. Dulu yang tak ada titiknya, apanya dan sebagainya. Jadi dia jadi orang Arab baca begini, orang bukan Arab baca begini. Ada sahabat baca riwayat ni, ada sahabat baca qiraat ni. Jadi bila berlaku benda ni, berlaku pertembungan. Orang gaduh. Ni baca sesat, ni baca salah. Jadi apa yang Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dia buat, dia jadikan satu mazhab, iaitu dia panggil mazhab al-imam, ataupun disebut sekarang ni panggil Rasam Uthmani. Panjanglah cerita tu, nanti kita akan belajar kemudian. Jadi dia buat satu buku dan satu kitab. Jadi semua negara yang ada pada zaman Uthman ni, bila zaman Uthman, Khalifah ni makin besar kuasai dah. Dah kalau kita 1/3 dunia tu dah berada di bawah pemerintahan Islam. Jadi dia hantar mazhab ni kepada semua negara, baca penulisan dengan cara ini. Sebab tu kita tengok dalam Quran kita akan baca dengan bahasa yang standard. Tetapi kalau pelajar nanti yang qiraat dia akan jumpa pelbagai. Tapi itu pun tak, orang awam akan baca dengan standard, dengan Al-Quran yang standard. Okey. Lepas tu yang kedua, paling penting pelajar tengok, dan mazhab yang lain dibakar. Maksudnya pakai resap Uthmani saja. Kira-kira lain hanya untuk para guru saja. Tuan guru saja. Orang awam tak boleh baca. Itu permulaannya Rasam Uthmani, penulisan Al-Quran. Belum ulum Quran lagi, ini baru Al-Quran. Abu Bakar dah ada, lepas tu Umar dah ada, Khalifah Uthman dah ada. Sekarang ada lagi masalah yang seterusnya. Okey? Boleh faham? Ada soalan tak para pelajar? Ada soalan? Ada soalan tak? Ustaz. Ya. Kenapa dia bakar kitab lain ni, Ustaz? Okey. Contoh kenapa dia bakar? Soalan yang baik. Kalau saya ringkaskan cerita, contohlah saya baca tadi kan, Siratal ladzina an'amta alaihim.
Dalam Quran kita tulis dengan sad, betul? Dalam surah Fatihah, sad ke sin? Sod. Ya. Tetapi contoh ada negara A, contoh dia Basrah. Basrah baca dengan sad. Contoh kalau Kufah baca dengan sin, sirat. Jadi orang Basrah jumpa contoh ni kitab ni Quran Basrah. Ini Quran Kufah. Quran Basrah baca dengan sad, siratal lazi. Quran Kufah baca dengan sin. Khalifah Uthman bin Affan, dia jadikan semua kena baca sad. Kenapa dia buat gitu? Sebab pada zaman tu orang Basrah dia akan kata kat Kufah, "Weh, hang baca sesat, hang kafir." Orang Kufah kata hang baca sad, kafir. Orang Basrah kata hang baca sin, kafir. Sebab tu Quran dia guna bahasa yang standard supaya Quran yang lain tu dibakar, tapi ada untuk tuan guru saja macam Ibnu Abbas, Abdullah ibn Mas'ud dan sebagainya. Sebab tu Quran-Quran lain tu dibakar pada permulaan sebab orang bukan Arab ni tak boleh terima. Bacaan apa ni? Sesat ni. Macam tu lah macam kita kan. Tiba-tiba kita buat benda sesat. Mula nak gaduh. Bukan sekadar gaduh, hampir-hampir ada yang nak bunuh pun ada sampai perang. Sebab tu Uthman, Khalifah Uthman radhiyallahu anhu, dia bakar Quran yang tak sama dengan yang asal tersebut. Faham? Faham? Faham. Okey. InsyaAllah. Okey, jelas. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Jelas tak? Kita habis yang zaman Khalifah Khulafah Rashidin je. Sikit lagi. Ada soalan lain? Ada Ustaz. Okey. Tengok saya minta tadi Danny dah baca. Fawaz. Fawaz boleh baca? Fawaz Nur. Ya, Okey, boleh baca. Pada zaman pemerintahan Khalifah Ali. pada zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wafat pada 40 Hijrah. Beliau telah memerintahkan Abu Al-Aswad Al-Dawli rahimahullah. Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullah untuk meletakkan kaedah-kaedah nahwu sebagai satu langkah untuk menggaul perkembangan bahasa. Mengawal. Juga untuk mengawal perkembangan bahasa, juga untuk menjaga Al-Quran supaya ia tetap murni dan tidak terdedah kepada penyelewengan. Hal ini dianggap sebagai permulaan kepada ilmu nahwu dan ilmu i'rab Al-Quran. Ya. Okey, Pak Roja, ini paling penting daripada Abu Bakar kepada Umar pada Uthman. Pada zaman Uthman, Quran dah jadi satu mazhab. Tapi berlaku lagi satu masalah. Saya tunjuk satu masalah lagi. Apa yang berlaku? Ni contoh tulisan Arab dahulu. Tulisan zaman dulu. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Nampak Ustaz? Nampak. Tengok. Titik pun tak ada. Nak baca ya ke, nak baca ta ke, nak baca nun ke, nak baca ba ke. Tengok. Ni huruf ha ni kan. Nak baca kha ke, nak baca jim ke, tak ada titik. Kalau saya bolehlah baca hal ta'lam annal Khalil bin Ahmad wada'a an-niqata ala huruf. Boleh saya baca sikit. Tapi dulu tak ada baris. Bukan tak ada baris. Tak ada titik. Sod macam dot. Nak baca wa sa ke, wa da ke, nin nun nak baca ta ke. Ini masalah yang berlaku. Nampak tak? Ini tulisan Arab yang dahulu. Tak ada titik. Dan tak ada baris. Contoh Contohlah saya letak macam ni. Saya buat satu contoh. Okey. Contoh saya letak kan. Nak baca dia macam mana? Ketembak. Ya.
Nak baca dia macam mana? Siapa boleh baca? Kataba Muhammad. Sikit lagi baca penuh. Baris dia. Dal tu baris apa? Ta tu baris apa? Okey, kataba tu betul. Okey. Lagi? Kataba Muhammadan al-lughah. Ta tu baris apa? Lughatun. Ini yang berlaku macam kita ni orang Melayu kan. Kita belum fasih bahasa Arab. Ini yang berlaku pada zaman dahulu. Kalau baca betulnya kataba. Sorry ya, saya tunjuk Okey. Kataba Muhammadun al-lughata. Ini baru baris betul. Dulu mula-mula pada zaman Osman tadi, baris dia titik tak ada. Lepas tu dah tak ada titik, baris pun tak ada. Masalah tak masalah? Masalah. Ya, ini yang buatkan datangnya pada zaman Khalifah Ali karamallahu wajhah, dia manggil seorang tokoh bahasa, iaitu dipanggil Abu Aswad Ad-Du'ali. Okey, nampak tak tu? Nampak tak? Faham tak? Okey, ni Abu Aswad Ad-Du'ali. Pada zaman Ali, dia panggil Abu Aswad Ad-Du'ali, dia suruh Abu Aswad Ad-Du'ali, kamu cari satu kaedah supaya orang tahu boleh baca ka, ki, ku. Lepas tu ada titik, ni huruf ta ke, huruf ba ke, dan sebagainya. Dulu tak ada garis-garis, dulu bagi titik je. Saya tak sempat tunjuk, nanti saya tunjuk minggu depan insyaAllah. Dia pakai titik saja. Jadi Abu Aswad ni dia panggil tokoh perintis ilmu Nahu. Nahu tu bahasa Arab lagi, ilmu grammar. Dialah tokoh yang pertama bahasa Arab. Dulu bahasa Arab ada, kaedah tu tak ada. Kaedah tu maksudnya mana titik. Dulu kalau kita ambil bidang bahasa Arab, para pelajar minat bahasa Arab, para pelajar akan baca syair-syair Arab, dia panggil mu'allaqat. Dekat Kaabah tu dah ada syair-syair Arab. Syair Arab tu tak ada baris. Jadi daripada zaman dulu lagi, bila datang Abu Aswad Ad-Du'ali dan seterusnya, dia meletakkan cara penulisan. Macam mana nak letak titik, macam mana nak guna baris. Sebab apa tujuan dia? Supaya dia tetap orang boleh baca, orang macam kita orang Melayu pun boleh baca, orang bukan Arab pun boleh baca. Okey. Nampak tak tu? Jelas tak? Jelas, Ustaz. Abu Aswad Ad-Du'ali ni dianggap sebagai permulaan kepada ilmu Nahu. Ilmu Nahu tu maksudnya ilmu bahasa Arab lah. Nahu tu grammar lah. Kataba Muhammadun al-lughata. Tu dipanggil Nahu. Mana subjek, mana objek, mana pelaku dan sebagainya. Kalau bahasa Arab disebut fa'il, kata kerja, fa'il, pelaku, al-maf'ul, objek. Itu antaranya. Sama juga dengan i'rab Quran. I'rab Quran tu para pelajar akan jumpa apa i'rab tu, maksudnya macam kataba tadi kan. Kataba tu al-fi'lu al-madi. Macam tu. Itu panggil i'rab al-Quran. Ni para pelajar kita habiskan sikit lagi hari ni sebelum kita buat latihan sikit. Jadi pentingnya para pelajar tengok iaitu ilmu Nahu, ilmu Arab diasaskan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, tetapi disuruh ataupun diminta oleh Khalifah Ali bin Abi Talib. Jangan tersilap. Ni kebanyakannya orang setuju beginilah. Tapi tak apa, itu akan datang. Khalifah Ali bin Abi Talib yang telah memerintah Abu Aswad Ad-Du'ali. Kena baca betul. Ad-Du'ali. Nanti kalau pelajar boleh belajar Quran, ambil bahasa Arab, nama-nama ni akan kenal. Abu Aswad ni dah ada anak murid dia. Anak murid dia nama dia Al-Khalil tadi. Lepas Al-Khalil tu ada anak murid dia, ada Sibawayh. Saya cerita sikit Sibawayh. Nak beritahu kepada pelajar ni, orang Sibawayh, dia bukan Arab. Dia daripada Parsi. Dan dia kalau antara ulama yang menulis kitab Arab
dan menjadi rujukan oleh Arab dan bukan Arab hingga zaman sekarang. Tengok. Nak bagi tahu kepada pelajar dan kita semua ni, kita boleh belajar bahasa Arab. Bukan bahasa Arab ni bukan untuk orang Arab saja, untuk kita. Sebab kita nak faham Al-Quran, kita nak faham hadis. Contoh yang paling Nandu pernah buat iaitu Sibawayh, tokoh bahasa yang paling gemilang. Orang kalau tak kenal Sibawayh itu bahasa Arab, macam pelik . Jadi nak beritahu orang Parsi boleh tulis kitab Arab. Boleh. Itu yang paling penting lah. Boleh ada soalan? Kita habis sikit ya. Boleh? Sikit lagi. Tadi sorry. Fawaz dah baca. Hafizuddin Zulkifli boleh baca yang terakhir ni? Hafizuddin Zulkifli ada? Ada Ustaz. Okey, baca. Okey. Yang point nombor akhir sekali tak? Ya. Okey. Tokoh-tokoh sahabat yang terlibat dalam ilmu Al-Quran ulum Al-Quran ialah Khulafa Ar-Rashidin, Abdullah ibnu Abbas, wafat 68 Hijrah. Abdullah ibnu Mas'ud, wafat 32 Hijrah. Zain ibnu Sabit, Zaid ibnu Sabit, wafat 45 Hijrah. Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari, wafat 44 Hijrah. Dan Abdullah ibnu Zubair ibnu Zubair, wafat 73 Hijrah radhiyallahu anhum. Okey. Ni antara tokoh yang terakhir sebelum kita habis ni. Ini tokoh sahabat. Dia dah melibatkan diri, bukan menulis Dia terlibat dalam Quran. Mereka tak tulis. Tapi mereka ni adalah pentafsir Al-Quran. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud adalah tokoh qiraat, tokoh pentafsir Al-Quran. Kalau para pelajar yang dirahmati Allah SWT, kalau nak buka tafsir Quran, kita kena tengok apa kata Ibn Abbas, apa kata Ibn Mas'ud. Ini nama-nama tokoh pentafsir yang terulung. Ni kena ingat. Orang belajar tafsir, nama dua tokoh ni kita kena ingat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Bukan sekadar pakar tafsir Quran, dia pakar takwil. Bukan sekadar pakar takwil, pakar qiraat. Segala-galanya ada kepada dua tokoh ni. Sebab tu kita akan tengok kitab akan datang pada zaman Umayyah. Siapakah penulis kitab yang akan menakalkan, yang mengutip nama-nama tokoh hebat sahabat ini. Sebab tu orang bukan sebarangan. Saya ambil contoh Ibn Abbas. Umur dia belasan tahun. Lebih kurang ada yang kata umur dia 12 ke 13 tahun. Umar Al-Khattab dah jadi orang dewasa. Dia panggil Ibn Abbas. Ma ra'yuka? Apa pendapat kamu an tafsiri surah An-Nasr? Apa tafsir kamu tentang surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath? Ibn Abbas orang kecil, budak lebih kurang lah, remaja, tapi ilmu dia diiktiraf oleh khalifah. Sebab tu kita ilmu ni pada pelajar bukan semestinya orang tua. Kadang-kadang orang muda pun lebih alim. Kadang-kadang budak belasan tahun lebih alim daripada kita. Itu maksudnya ilmu ni, jangan ingat kita makin tua kita makin berilmu. Jangan ingat kita ni kecil-kecil kita tak boleh hadap. Yang penting ilmu ni diiktiraf. Ilmu ni Allah akan angkat, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang kecil ke Allah akan darjat, orang besar ke Allah akan darjat yang berilmu. Contoh saya tadi Ibn Abbas, orang remaja kecil tapi Allah angkat darjat dia boleh mentafsir Al-Quran. Bukan sebarangan Ibn Abbas. Sama juga Ibn Mas'ud. Lepas tu Zaid ibn Sabit, tu kena baca betul. Zaid ibn Sabit, ini penulis wahyu. Ni yang bukan sebarangan. Pada zaman dia sumbangan dia yang besar. Pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, pada zaman Uthman, ini penulis wahyu. Dia yang menyusun nak pastikan ini penulisan yang betul. Ini tempat dia. Quran dulu ditulis berterabur. Ada orang sini, ada sini. Dia yang memastikan
Al-Quran tu bertempat, oh ini kat sini, ini kat sini. Itu jasa dia besar. Sama enggak Abu Musa Asy'ari dan Abdullah bin bin Zubair. Kena sebut betul. Kalau bahasa kita panggil kita Musa. Kalau Arab kita sebut Abu Musa. Bukan Musa. Musa, Isa. Okey itu bahasa kalau kita panggil Melayu tak apalah. Tapi nak panggil nama-nama sahabat kita panggil dengan perkataan yang lebih baik. Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah ibnu Zubair. Berbaja yang dirahmati Allah SWT, ini yang kita ringkas dahulu. Lepas kita akan sambung lagi dalam pada zaman Bani Umayyah atau pada zaman Bani Abbasiyah. Boleh? Para pelajar yang dirahmati Allah SWT. Ada soalan? Banyak lagi ni. Tengok ada 2-3 pelajar ada WhatsApp. Jadi apa yang perlu buat? Tak apa, kita buat latihan sikit. Saya bagi sejam ni. Tak apa, buat latihan dulu. Minggu depan saya akan terangkan lagi. Tak akan habiskan kita punya pelajaran kita. Okey. Buat yang buku surat ni. Buku surat 88 ni buat sikit je. Lepas tu masuk kat Google Classroom. Sebelum kita habis ni, ada soalan? Ada soalan? Soalan mana Ustaz? Apa dia? Okey, soalan ni. Muka surat 88 ni daripada nombor 1 sampai nombor 3 ni. Bahagian A, bahagian B. Itu. Okey Ustaz. Ya, sikit je. Nanti tulis dalam Jawi Tulis dalam Jawi, masuk bukan Urmi Tulis dalam Jawi. Tulis. Ustaz. Ya. Ustaz suruh salin, nanti Ustaz nak hantar ini dekat WhatsApp ke yang tengok rakam ni? Sekali lagi? Ni latihan ni. Ya. Ustaz hantar melalui Ustaz hantar test melalui WhatsApp ke? Tengok buku muka 88. Tulis dalam buku, hantar kat Google Classroom. Google Classroom Google Classroom. Bukan hantar kat sini. Hantar kat Google Classroom. Baik Ustaz. Jangan hantar kat WhatsApp Jangan hantar kat WhatsApp. Hantar kat Google Classroom. Buat latihan sikit je tu. Dah ada dah, kita belajar sampai 1 sampai 5 je. Gitu. Okey. Okey. Muka surat apa Ustaz? 88. Terima kasih. Okey, 88 Sikit je. Tulis dalam buku. Kalau siapa guna komputer boleh type. Tak ada masalah. Yang penting saya ada bagi dekat Google Classroom tu. Hantar kat Google Classroom. Contohnya saya tunjuk balik. Kalau masih tak ingat. Okey. Kita bagi kat sini. Okey. Okey, nampak? Okey, kita hari ni PQS. Nampak pelajar? Nampak? Nampak ke? Belum. Belum? Belum lagi Ustaz. Ya. Okey, nampak? Dah. Okey. Tekan kat sini. Nanti submit macam biasa lah. Turn in macam biasa. Boleh? Boleh? InsyaAllah. Minggu depan kita sambung lagi, habiskan. Buat dulu, baca dulu. Lepas tu kita akan sambung lagi bab ya untuk bahagian kajian Bani Umayyah. Ada soalan para pelajar? Tak ada. Ada Ustaz. Cepat. Tak ada. Tak ada Boleh Okey. Ustaz. Next time kalau tak ada next time kelas kalau tak ada 2 soalan lepas saya terang tak boleh berhenti kelas. Minggu depan kena sampai ada 2 soalan. Reka lah soalan apa-apa pun. Boleh lah insyaAllah. Baik Ustaz. InsyaAllah. Baik Ustaz. Okey, wallahualam. Cuba buat tulis Jawi tulis Jawi. Tapi latihan ni cuba buat dulu, ada masa dalam 40 minit. Lepas tu kalau ni sikit-sikit senang je tu. Nak salin soalan pun boleh, salin jawapan pun boleh. Contohnya salin jawapan tu macam mana? Contohnya kau nak salin jawapan, contohnya okey, ulum tak payah salin soalan. Ulum Quran ialah ilmu apa? Okey, sahabat Rasulullah SAW yang terlebih dahulu bukan Quran siapa? Tulis macam tu je.
Soalan 3, macam kepentingan Quran membantu ahli tafsir apa? Tak perlu nak A, B, C, tak perlulah. Tu dah jawapan terus. Tokoh penulisan buku Al-Quran beserta karya mereka. Pertama, macam tu. Tak perlu nak saring soalan balik. Senang je. Boleh Boleh Ustaz. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada yang tak jelas, boleh WhatsApp. Boleh Okey. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Beres.